utamakah untuk berbakti kepada ibu bapa mentua berbanding dengan ibu sendiri? Sebab orang mungkin memikirkan selepas berkahwin lebih sebab mana mesti mentaati suami, maka ahli keluarga suami terutama ibu bapa juga begitu ya situasinya. Turutan kepada suami ya. Saya nak sebut fatwa daripada Syekh Saleh Al-Munajid mengatakan tiada dalil menunjukkan kewajipan seorang muslimah atau seorang isteri untuk berkhidmat kepada mentuanya. Maknanya lebih kepada tanggungjawab suaminya ataupun anak lelaki kepada ibu dan bapa berkenaan. Isteri hendaklah melayani mentuanya dengan baik, walaupun bukan tanggungjawab dia untuk berbuat baik, tapi maksudnya melaksanakan segala tanggungjawab ke atas ibu bapa mentua, tetapi dia masih wajib berbuat baik, ihsan, atas dasar ihsan selagi dalam batas kemampuan. Katalah dia bekerja, Yati ya, ibu bapa mentua dia sakit ya, dan dia pun disebabkan pekerjaannya tu dia menjadi sangat letih ketika balik dari pejabat, tempat kerja dan sebagainya, menyebabkan dia mungkin akan tidak mampu untuk menjalankan tugas berkenaan, malah akan menimbulkan masalah, dan masalah komunikasi, masalah mungkin kemarahan, masalah hati atau kemarahan ya, tak puas hati dan sebagainya, akan menggugat keharmonian rumah tangga itu sendiri. Maka pada ketika itu suami berkewajipan pada asasnya pun untuk menyediakan pembantu rumah untuk menjaga ibu bapa yang sakit ya, ibunya atau bapanya yang sakit. Dan suami hendaklah sedar hal ini bahawa dia tak boleh paksa isterinya hanya kerana disebabkan akad perkahwinan tu, maka isteri sekaligus memikul sekali tanggungjawab untuk berkhidmat kepada ibu dan bapanya. Bukan begitu situasinya, dan tidak wajib melakukannya walaupun disuruh oleh suami. Ini kerana bukan kewajipan yang terasa daripada akad nikah yang kita sebutkan tadi. Dan pada masa sama, menantu perempuan atau isteri mesti berikan khidmat yang termampu, yang habis baik. Kita pun ada contoh-contoh bagaimana sahabat-sahabat kita ya, yang bekerja sangat sibuk tapi terkocok-kocok balik sebab mengenangkan walaupun ada pembantu rumah, tetap ya nak berusaha untuk masak, nak santuni juga ya. Ada kisah-kisahnya ya, contoh-contoh yang boleh kita jadikan sebagai kita kata untuk mengobarkan semangat kita, menguatkan semangat kita untuk juga menjadi seperti itu. Dan satu perkara yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Munajid ni, satu masa nanti menantu perempuan tu juga akan jadi ibu mertua. Jadi sudah pasti dia perlu bersedia untuk berbakti dulu kepada ibu mentuanya, supaya nanti bila dia berada dalam posisi itu, dia sudah bersedia dari sudut mental dan fizikal dan semuanya sekali. Dan suami hendaklah sedar bahawa hubungan antara suami dan isteri adalah berasaskan kasih sayang dan menghormati dan cuba memenuhi keperluan masing-masing, dan bukan antara tuan dan hambanya. Ini disebut oleh Syekh Saleh. Jadi bila kita sebut berasaskan kasih sayang, yang mawaddah rahmah itu semua, maka segala tanggungjawab ataupun ujian yang sedang dihadapi insya-Allah akan dapat ditangani dengan baik dan berkesan. Kita cakap ni dengar macam mudah ya, tapi bagi orang yang sedang menghadapinya sudah pastilah mereka tahu betapa mencabarnya. Tapi kita sebagai insan beriman, kita tahu kiblat kita tahu tempat bergantung kita, bagaimana kita boleh mempermudahkan segala kesulitan yang sedang kita alami. Dan saya juga nak sebut bagaimana sahabat pendengar kita sebut disebabkan mereka adik-beradik yang lain memikirkan dia lebih berada, lebih berpendapatan tinggi ya, sedangkan dia memikul tanggungjawab selama ini memikul tanggungjawab yang begitu besar ya, untuk menanggung ibu dan bapa. Alangkah baiknya antara adik-beradik ada sifat saling memahami, menjinjing ya, memikul bahu-membahu yang Yati sebut kan. Quran pun cakap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan ni dan ketakwaan ni bukan kecil-kecil anak, ni berkaitan ibu dan bapa. Dan selalulah bersangka baik antara sesama adik-beradik. Kalau kita nampak dia banyak duit pun kita
besar periuk besar keraknya ya. Kita tahu apa Kita yang tahu apa tanggung yang ditanggungnya mungkin disebabkan bersendiri itu dia lebih banyak masalah yang ditanggung ya, lebih banyak kesusahan dari sudut emosi mungkin. Bila dia sakit, siapa yang menolongnya kan? Kita yang ada keluarga dia mungkin banyaklah orang yang nak menolong kita, tapi dia yang bersendiri itu bagaimana dia bersedih, bagaimana dia ketika sakit, bagaimana dia ketika diuji oleh ujian-ujian tertentu, dia bersendiri dalam banyak keadaan. Dan langkah baiknya sekiranya kita bersangka baik, dan sangkaan baik itu sebagaimana Imam Al-Ghazali mengajar kita, bila kita tengok setiap orang tu kita kena sangka baik. Ya, orang yang jahil sekiranya dia meninggal dunia, tak banyak yang akan Allah soal berbanding dengan orang yang lebih berilmu ya. Orang yang tua melihat kanak-kanak yang tak banyak pengalaman, sekiranya meninggal pun terus masuk syurga berbanding orang yang lebih tua. Orang yang lebih muda pula tengok orang yang lebih tua, banyaknya ilmunya, banyaknya pengalamannya, banyak amalnya, ya, lebih dekat dia dengan Allah. Itu cara kita melihat setiap insan tu mesti penuh dengan sangkaan baik. Dan bercakap tentang pasangan ni, setiap pasangan berilah sokongan dan bantuan untuk pasangan kita melaksanakan tanggungjawab kepada ibu bapa mereka. Dan kita menyebut tadi tentang seorang anak perempuan, tanggungjawabnya tidak terputus kepada ibu bapa meskipun sudah berkahwin. Dan alangkah baiknya sekiranya suami memberikan sokongan moral ya, memberikan tunjuk ajar, dan dia sendiri yang menunjukkan dia bersemangat dan sentiasa nak mendahulukan ibu bapa mentua dalam setiap keadaan. Alangkah baiknya begitu, dan diberikan pula sokongan kepada isteri, dan isteri pun sentiasa rasa terpanggil dan sentiasa bersemangatlah untuk menunaikan tanggungjawab meskipun telah memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri dan juga seorang menantu. Dan fikirkan beginilah saya nak sebut tentang Ustaz Iqbal Zain sebut ni, kerana ibu bapa mentualah anda dapat memiliki pasangan anda. Kenapa kita sayang anaknya, kenapa tidak sayang orang yang melahirkan dan membesarkan pasangan kita? Ini kata Ustaz Iqbal Zain. Dan ibu bapa mentua mesti dihormati sama seperti ibu bapa kandung, tak ada beza pun dari sudut kedudukan, dari sudut cara kita menghormati, cara kita melayani dan menyantuni, sama saja, tak ada bezanya. Dan kewajipan anak lelaki, Allah yang pertama, dua Rasul, yang ketiga ibu dan ibu mentua, yang keempat bapa dan bapa mentua, kelima isteri, dan kewajipan anak perempuan Allah, Rasul, dan tidak terputus sama sekali dengan hubungan dengan keluarga asal meskipun sudah pun bersuami.